Interaksi merupakan hubungan aktif yang saling bertindak balas atau saling mempengaruhi antara satu sama lain. Agama pegangan nilai, bahasa budaya adat dan sistem sosial mempengaruhi interaksi berbagai tamadun maksud interaksi. Setiap tamadun mempunyai sifat, pencapaian serta keunikan yang tersendiri. Sesebuah tamadun menerima pengaruh luar melalui interaksi dengan tamadun lain. Interaksi berlaku di peringkat nilai, idea, institusi dan insan di sepanjang sejarah. Interaksi berlaku melalui proses tertentu dan dengan berbagai cara yang berbeza. Interaksi wujud kerana sifat saling menghormati dan toleransi yang tinggi. Sifat terbuka ini memberi peluang kepada berlakunya pencambahan pemikiran dan budaya serta memperkayakan lagi tamadun tersebut dalam berbagai aspek. Ini dapat menggalakkan sesebuah tamadun dari menjadi pekut dan jumud. Terdapat beberapa kebaikan interaksi antara tamadun. Bagi tamadun Islam dan Yahudi dan Kristian, antara kebaikannya adalah perlembagaan Madinah yang telah digubal oleh Nabi Muhammad di Madinah, hak-hak orang Kristian dan Yahudi serta penganut-penganut agama lain telah diberikan perlindungan. Selain itu, mereka juga telah diberikan kebebasan untuk mengamalkan tuntutan agama mereka tanpa sebarang gangguan daripada Nabi Muhammad ataupun umat Islam lain. Bagi tamadun Cina dan Melayu pula, antara kebaikan interaksinya adalah teknologi yang untuk membuat gula daripada tebu telah dibawa ke tamadun Melayu. Contohnya di Jawa, perusahaan sutra membuat tembikar serta pertukangan logam. Terdapat juga beberapa jenis makanan masyarakat Cina yang telah dikongsi kepada tamadun Melayu seperti tauge, tauhu dan kicap. Bagi tamadun India dan Cina pula, terdapat kemahiran teknologi yang dapat dikongsi seperti pembuatan kertas, bahan letupan, percetakan, penggunaan kompas dan lain-lain. Selain itu, usaha-usaha penterjemahan buku-buku koleksi astronomi India telah diterjemahkan dalam bahasa Cina juga. Hai, nama saya Lau Xin Min dan ini kawan saya Lim Kah Hong. Kah Hong, apakah pendapat kamu tentang kawasan baik interaksi tamadun? Pada pendapat saya berasa penyebaran ilmu mempunyaikan salah satu kesan baik interaksi tamadun. Boleh memberi contoh penyebaran ilmu antara tamadun? Contohnya antara tamadun India dan China. Kemahiran teknologi membuat gula daripada tebu dari India telah diperkembangkan kepada orang-orang China. Bukan itu sahaja, astronomi India turut diperkembangkan di negara China oleh ahli-ahli astronomi India. Oh, bolehkan kamu memberikan contoh lain untuk kesan baik interaksi tamadun? Kesan baik interaksi tamadun yang lain yang saya tahu ialah penyebaran agama. Apakah yang anda tahu tentang penyebaran agama antara tamadun? Menurut pengetahuan saya, penyebaran agama telah berlaku antara tamadun Islam dan Cina melalui pedagang-pedagang Arab dan Parsi, perkahwinan campur antara pedagang-pedagang dengan wanita-wanita tempatan menyebabkan penyebaran agama Islam di negeri China dan akhirnya mewujudkan komuniti Islam tempatan China. Contoh lain ialah antara tamadun China dan Jepun. Agama Buddha dari negara China telah dikembangkan dalam tamadun Jepun. Ajaran-ajaran Buddha ini telah diasimilasikan dengan agama asal orang Jepun, iaitu agama Shinto. Terima kasih Kah Hong untuk perkongsian ilmu anda. Sama-sama.
Hai, terima kasih kerana sudi diwawancara. Hai, sama-sama. Adakah saudara tahu tentang interaksi tamadun? Apakah kesan negatif daripada itu? Oh, ya, saya tahu. Banyak pembunuhan dan pemusnahan berlaku akibat interaksi tamadun. Contohnya, kesan negatif interaksi tamadun Yahudi, Kristian, dan Islam. Di Eropah misalnya, hubungan antara orang-orang Kristian dengan Yahudi telah mengalami kemerosotan sejak awal. Kesan konflik tersebut maka berlakunya pembunuhan orang Yahudi secara beramai-ramai pada abad ke-9 dan ke-18 Masihi. Perkara ini berlaku akibat daripada faktor-faktor perbezaan agama, ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Islam dengan Kristian bertumbuh dalam zaman pertengahan di Eropah. Pemerintah Kristian di Eropah telah bertindak melancarkan beberapa siri ke atas orang-orang Islam yang dikenali sebagai peperangan Perang Salib. Peperangan tersebut telah mengorbankan ramai penganut Islam dan Yahudi. Peperangan ini dicetuskan oleh faktor-faktor perbezaan agama, ekonomi dan politik. Oh, dahsyatnya. Ada contoh lain tak? Ada. Selain itu, terdapat kesan negatif antara interaksi tamadun India dan Islam. Terdapat peristiwa yang mana orang-orang Islam dibunuh dan masjid-masjid dimusnahkan oleh raja-raja India yang beragama Hindu. Keadaan yang sama juga berlaku kepada penganut-penganut agama Hindu dan kuil Hindu yang dimusnahkan oleh pemerintah-pemerintah Islam. Oh, begitu. Terima kasih. Terima kasih. Hai Abigail, bolehkah anda memberitahu dua kesan negatif antara interaksi tamadun? Kesan negatif yang pertama ialah ia berlaku apabila agama Buddha diperkenalkan kepada masyarakat Cina. Cendekiawan Konfusianisme menolak agama Buddha kerana merosakkan struktur sosial Cina. Mereka mendakwa ia mengikis kesetiaan anak kepada ayah dan tunduk kepada penguasa. Selain itu, mereka juga mendorong orang untuk meninggalkan keluarga mereka dan menjadi Sami. Kesannya, Sami Buddha telah dibunuh dan kuil Buddha telah dimusnahkan untuk menghalang perkembangan agama itu. Sejak itu, negara China telah menghapuskan segala agama dan hanya mempercayai materialisme. Kesan yang seterusnya adalah tamadun Islam dan Cina. Semasa tentera Islam di bawah pimpinan Ziyad bin Saleh mengalahkan angkatan tentera Cina di bawah pimpinan Gao Xianqi, ramai orang Cina berasa tidak berpuas hati. Dengan itu, permusuhan telah dicetuskan. Pemberontakan dalam Cina yang seterusnya menyebabkan ramai orang Islam yang berada di China telah dibunuh. Oleh itu, ramai orang Islam melarikan diri dari Canton dan berhijrah ke Asia Tenggara. Okay. Terima kasih Abigail. Sama-sama. Konklusinya, ilmu tentang peradaban amat penting kerana ia boleh memberikan faktor-faktor yang boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan. Di samping itu, ilmu tentang interaksi tamadun amat relevan untuk manusia kerana manusia ini sedang berada di persimpangan jalan. Selain itu, interaksi tamadun dapat mengurangkan perkauman antara masyarakat dan dapat mengenal pasti dengan lebih baik tentang budaya dan adat-adat kaum lain. Kami harap pada masa hadapan, interaksi tamadun akan terus berkembang dan melahirkan perubahan yang positif. Seterusnya, kami harap tentang interaksi tamadun akan terus kekal dan membawa harmoni antara setiap budaya dan mengurangkan perkauman antara masyarakat. Kami pun harap manusia akan berkongsi tentang pengalaman dan pencapaian masa lalu untuk memberi ilham kepada orang lain dan mengenali setiap tamadun mempunyai kepentingan yang besar dalam kehidupan manusia.
Konklusi kesan-kesan interaksi tamadun ialah interaksi tamadun memberikan kesan positif dan kesan negatif kepada sebuah tamadun. Antara kesan baiknya ialah memajukan kemahiran teknologi, perkembangan dalam sektor perdagangan dan juga perkembangan agama. Antara kesan buruknya ialah diskriminasi agama dan kaum yang keterlaluan, contohnya tempat beribadat dimusnahkan dan pembunuhan kaum. Antara refleksi dalam topik ini, kita mendapati kesan-kesan interaksi tamadun mempunyai kebaikan dan keburukannya. Interaksi tamadun yang baik akan mengembangkan sebuah tamadun dalam berbagai industri, dan interaksi tamadun yang buruk kebanyakan berakhir dengan pembunuhan dan diskriminasi. Kita juga mendapati kesan baik dan buruk interaksi tamadun boleh diperhatikan walaupun berpuluh-puluh tahun telah lalu.